Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin muka surat 52 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan menyeru manusia kepada beriman dengan dia dan sertanya dua malaikat, salah seorang pada pihak kanan dan satunya pada pihak kiri. Masih lagi sambung pada dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk ataupun tidak sama dengan benda baru. Kemudian dia sebut dulu bahawasanya siapa-siapa yang berpegang dan mengetahui secara mendalam dan betul berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka dia bebas daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah dunia iaitu fitnah Dajjal, fitnah akhirat iaitu fitnah di padang mahsyar, yang akan disebutkan nanti cerita dia macam mana. Sekarang ni masih lagi sambung pada bahagian fitnah dunia iaitu Dajjal. Sambung kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan menyeru manusia kepada beriman dengan dia, dengan Dajjal. Jadi Dajjal ni dia mengaku dia Tuhan. Lepas tu bila mengaku dia Tuhan kau, dia pun serulah manusia suruh ikut dia, suruh mengaku dia Tuhan. Jadi siapa-siapa yang mengakui dia tu sebagai Tuhan pada waktu itu kafir lah. Dan sertanya, serta Dajjal itu dua malaikat. Ada dua orang malaikat yang bersama dengan Dajjal. Salah seorang daripada dua malaikat itu pada pihak kanan. Kanan Dajjal. Bodyguard lah, macam bodyguard. Dan yang satunya lagi pada pihak kiri. Jadi ada dua malaikat yang berada di kiri dan kanan Dajjal. Malaikat ni pun jelmaan je, bukan malaikat sungguh. Kok mana malaikat jadi kafir? Ni jelmaan saja, jelmaan syaitan lah tu, yang berupa malaikat, satu kanan satu kiri. Kemudian dia kata menyeru kedua malaikat tadi dengan dua nabi. Pula dah. Jadi dua malaikat tadi pula dia seru dua orang nabi hidup semula. Siapa nabi tu? Kata setengah ulama yang ghalib pada zan ulama tu, bahawasanya yang dua orang nabi itu ialah Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa AS pada zaman Dajjal tak keluar lagi patutnya.
Dia masih lagi ada di atas langit. Bila nak mati Dajjal, barulah turun Nabi Isa. Dajjal tengok Nabi Isa, Dajjal tu cair, mati lah. Jadi zaman dia duk seru manusia suruh beriman ni, Nabi Isa tak turun lagi. Lepas tu dia boleh menjelmakan dua orang Nabi, seorang Nabi Isa, seorang Nabi Muhammad. Kemudian kata dia, tapi bukan jelma sungguh sebenarnya. Tengok kata dia. Maka apabila berkata Dajjal kata, tiadakah aku ni Tuhan kamu? Dia kata ke siapa? Dia kata kedua Nabi tadi, Isa dan juga Nabi Muhammad. Tiadakah aku ni Tuhan kamu? Aku menghidupkan dan aku mematikan, kata Dajjal. Maka kata salah seorang daripada kedua Nabi. Salah seorang tu tak tahulah, Nabi SAW ke ataupun Nabi Isa. Dia kata dusta engkau. Dia kata dusta, bohong. Dia seru dua orang Nabi, salah seorang Nabi tu kata dia bohong. Bila dia kata bohong tu, dan yakni padahal tiada mendengar akan kata Nabi tadi oleh seorang daripada manusia. Seorang pun tak dengar apa yang Nabi kata tu. Jadi di kiri kanan Dajjal tu ada malaikat. Dia pun nampaklah malaikat tu. Kemudian dua malaikat tu pula menyeru Nabi. Nabi siapa? Ikut zannya, ikut para ulama, pendapat ulamanya, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kemudian salah seorang daripada Nabi ni pula kata, kamu ni dusta. Bila mana Dajjal kata, aku ni Tuhan kamu, aku menghidupkan kamu, dan aku ni jenis mematikan orang. Dia kata bohong. Tapi dalam keadaan bila dia kata bohong tu, orang tak dengar. Manusia tak dengar ucapan bohong tu. Melainkan taulannya. Taulan ni makna Nabi yang seorang lagi. Nabi yang seorang lagi dia dengar. Betul? Betul dah. Dia ni bohong. Dia dengar. Maka berkatalah bagi taulannya. Hak seorang Nabi tu kata sadaqta. Yang ni benar engkau. Dia benarkan Nabi hak kata tu. Kalau orang ramai, contoh orang ramai, saya dekat sini. Seorang bodyguard kanan, seorang bodyguard kiri. Lepas tu saya pun kata contohnya, saya ni Tuhan. Lepas tu bodyguard belah kanan kata bohong. Kamu ni bohong. Dalam keadaan para hadirin tak dengar yang dia kata ni bohong. Tapi hak yang belah sini dengar. Hak kiri dia dengar. Hak kiri dia dengar, dia kata kita ni bohong. Dia kata sadaqta, kamu benar. Kamu benar ni orang dengar. Jadi macam mana? Jadi orang ingat betul dia ni Tuhan. Padahal dia ni membenarkan kawan ni kata bohong. Bukannya Dajjal ni betul. Tapi disebabkan ucapan Nabi pertama tadi depa tak dengar, yang dia kata kamu ni dusta wahai Dajjal, yang dia dengarnya sadaqta, kamu ni betul. Jadi orang enggak kata Dajjal ni betul lah, sebab Nabi sebut. Tu fitnah tu. Maka kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dusta engkau tadi, bagi taulan yang sadaqta, yakni benar engkau. Maka mendengarlah manusia. Bila dia kata sadaqta, benar kamu, manusia dengar. Maka menyangkalah mereka itu manusia bahawasanya benar Dajjal. Padahal yang dia kata benar tu pada Nabi orang lagi, yang kata Dajjal ni bohong. Bukan nak kata Dajjal ni betul. Okey. Maka orang yang tiada padanya pada orang itu dalil mukhalafatuhu, mukhalafahil hawadilah, mana tak kejap, tak kejap pahaman dia terhadap bersalahannya Allah dengan makhluk ni. Dia tu akan mengikrarkan, akan mengakui dengan ketuhanannya, ketuhanan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Bila mengakui ketuhanan Dajjal, makna mengakui benda selain Allah sebagai Tuhan, maka hukum dia kafir. Tu fungsi kita tahu sifat mukhalafah lil hawadith. Jadi sifat 20 ni ada fungsi yang tersendiri. Pelbagai setiap sifat 20 yang ulama susun tu ada fungsi yang tersendiri. Jadi tidak betul lah orang kata sifat 20 ni daripada falsafah. Tidak. Sifat 20 daripada Al-Quran dan hadis. Yang jadi falsafahnya bila bahas dalam. Tu tak wajib. Siapa suruh beritahu? Siapa suruh belajar hak dalam? Hak dalam tu biar orang yang penuntut ilmu belajar sudahlah. Macam kita lah, kitab fiqh. Kitab fiqh pun Quran hadis, tapi bermazhab, berfahaman dengan fahaman yang dituntut dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita belajar Quran hadis, kita belajar Quran hadis, tapi cara faham Quran hadis tu melalui mazhab Syafi'i.
Bukan ikut kepala otak kita. Kalau ikut kepala otak kita, Al-Quran dan Sunnah habis kita. Kita ni bukan mujtahid mutlak. Kita ni bukan al-ashab asy-syafi'iyah. Kita bukannya mujtahid mujtahid mazhab. Kita bukannya mujtahid orang awam. Mujtahid apa pun tak ada. Yang adanya orang awam saja. Tiba-tiba nak faham dalil. Habis. Tu. Lepas tu kita ada mazhab. Sebab kita tak nak faham Quran hadis. Bila Allah Ta'ala sebut fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah kalian menjauhi perempuan ketika al-mahid. Al-mahid tu apa? Tu. Al-mahid tu apa? Jadi kalau kita baca Quran, dia akan terjemah haid. Kalau ikut pendapat ulama, khilaf banyak. Ulama beza pandangan mahid tu apa dia? Mahid tu haid ke? Mahid tu tempat haid ke? Mahid tu waktu haid ke? Beza. Jadi kita hak tak faham bahasa Arab ni, nak pilih hak mana? Hak mana yang kuat? Mazhab Syafi'i yang kuatnya mahid situ haid. Mazhab lain yang kata mahid situ makanul haid, iaitu farash. Mazhab lain pula kata yang kuatnya zamanul haid, waktu haid. Beza lah tu. Itu baru satu ayat Quran, tu pun tak habis ayat tu. Ni satu util Quran. Allah, habis kita nak istinbat hukum kat mana. Jadi bab tu ada mazhab dalam fiqh. Jadi sifat 20 pun sama, istinbat daripada Al-Quran dan hadis. Yang jadi falsafah ilmu kalam tu kalau mendalam lah, mendalam jadi lain lah. Tu. Bab apa? Ya'juj Ma'juj wajib percaya sebab dalam Quran. Dalam Quran satu je. Dajjal, kalau tahap Dajjal kalau kalau Dajjal ni dalam Quran tak sebut, dalam hadis mutawatir tak ada, hadis sahih ada. Hadis sahih ni siapa ingkar fasik. Gitu. Jadi tak kafir lah, jadi fasik lah. Gitu. Fasik je lah tu, bukan suruh buat tu. Ya'juj Ma'juj kalau kita ingkar kafir sebab dalam Quran. Dalam satu ayat je dalam Quran sebut Ya'juj dan Ma'juj, surah Al-Kahfi tu je. Lain tak ada. Jadi kalau kita ingkar Ya'juj Ma'juj, maknanya kita ingkar Quran, kafir lah. Tapi kalau Dajjal dalam Quran tak ada. Cari je. Start daripada Baqarah sampai An-Nas, tak ada Dajjal, tak ada. Yang adanya Dajjal adalah hadis tu pun tidak mutawatir, hadis sahih. Siapa ingkar hadis sahih fasik. Jadi tahap fasik lah. Macam Isra' Mi'raj, siapa ingkar Isra' kafir sebab sebut dalam Quran. Siapa ingkar Mi'raj fasik sebab tak sebut dalam Quran, sebut dalam hadis sahih saja. Gitu. Jadi kena beriman lah juga tu ya. Habis. Seperti Yahudi, apa ni? Mengikrarkan dengan ketuhanan Dajjal seperti Yahudi. Yahudi mengiktiraf Dajjal ni sebagai Tuhan. Bahkan mereka ni sekarang menunggu-nunggu Dajjal. Tu Dan perempuan Arab ni perempuan Baduiyah. Jadi perempuan ni banyak ikut Dajjal nanti. Cuma tak tahulah perempuan mana satu. Maka berkata ia Dajjal bagi seorang, adakah engkau jika aku bangkitkan? Seorang ni mana-mana orang lah. Contoh Mai Kamu Jati dia kata kat kita, adakah engkau jika aku bangkitkan bagi kamu bapak kamu dan ibu-ibu kamu, adakah engkau mensaksikan bahawasanya aku Tuhan kamu? Dia tanya. Kalau aku hidupkan balik ibu bapa yang kamu telah mati tu, kamu mengaku tak aku Tuhan? Lepas tu dia pun hidup sungguh. Tak ngaku Tuhan kita ketika tu. Jadi kalau kita tidak kuat dalil mukhalafah la hawadith tu, pasti kita akui kata dia ni Tuhan. Tu Maka berkata mereka itu yang ditanya oleh Dajjal, bahkan nak lah. Kami nak lah pak kami, mak kami itu hidup balik. Maka merupakan dua ibu bapa tadi oleh syaitan. Syaitan bantu Dajjal. Syaitan ni pula menjelmakan dua mak pak yang kawan tu tanya. Jelma sungguh, ada sungguh mak pak tu. Pada rupa bapaknya bapak seorang dan ibunya ibu seorang. Dia merupakan sungguh mak bapak dia. Maka berkata kedua ibu bapa tadi, hei anakku, ikutlah olehmu akan dia akan Dajjal. Maka bahawasanya Dajjal Tuhan kamu. Dan orang yang mempunyai habis titik. Jadi mak pak pun mengakui yang dia rupakan saja bukan mak pak itu sungguh. Dia merupakan saja mak pak kita yang telah mati hidup balik. Padahal bukan mak pak itu sungguh tu. Lepas tu mak pak yang kita sangka dia tu mak pak kita tu ajak kita pula
ngaku dia Tuhan. Jadi kalau kita waktu tu tergugat, tak ada, tak faham ataupun terlupa tentang dalil mukhalafah al-hawadith, ataupun tak kejap tentang apa yang kita belajar berkenaan mukhalafatuhu lil hawadith, maka kita pun ikutlah. Wal'iyadzubillah. Tu. Dan orang yang mempunyai dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu, dustakan dia akan dustakan mokpok itu. Bohong lah. Mana Tuhan? Kawan ni jisim. Mana boleh Tuhan? Dia bertempat. Mana boleh Tuhan kewujudan dia kait dengan masa? Mana boleh Tuhan dia tu ada tempat, dia tu ada ruang, dia itu dekat dengan sesuatu, dia itu jauh dengan sesuatu. Itu makhluk. Tu bila nak guna tu? Ni bila sini lah. Sekarang guna juga. Sebab apa? Sebab ada orang mengajar kata Allah Ta'ala ni macam makhluk, walaupun dia nafi macam makhluk. Situ pula untuk zaman sekarang. Sekarang ni tak jumpa Dajjal lagi, tak gunalah untuk ni, tapi guna untuk benda lain, untuk tapih siapa yang kita nak ambil ilmu agama dari sudut akidah tu. Semua ustaz belaka, semua maulana belaka, babo tunggu belaka, bila baca kitab rupanya mengarut. Ada. Jadi macam mana nak menimbang hak ni akidah betul ke tidak? Tengok dia hurah berkaitan Tuhan ke mana. Kalau macam kitab guru sami kita ni betul lah. Kalau nampak lain sikit, habis. Lain sikit dia buat keluar lah. Dia buat keluar dalil ke kitab ke ratus kitab sekali pun. Tapi kalau salah lah. Tu Dan ingkarkan ketuhanannya, ketuhanan Dajjal. Orang yang ada dalil mukhalafah tadi itu akan ingkar ketuhanan Dajjal, tak akan ikut, kerana bahawasanya ia Dajjal berjisim. Yang berlaku ia Dajjal seperti laku jisim. Dia macam jisim yang lain, macam kita juga. Ada badan, ada mata, cuma mata tak sama lah. Satu buta, satu terkeluar sikit. Tu tak sama dengan kita, tapi ada mata lah. Tuhan tak ada mata, sebab mata tu jisim. Bila mata tu jisim mesti ke tempat. Takkan Tuhan ni ada tempat pula zat dia. Bila Tuhan ni ada mata dan mata tu bertempat di zat Tuhan, Allah pun ada tempat juga, sebab mata dia pun bertempat. Jadi ikut situ habis. Senang ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sikit saja sama dengan Tuhan, sikit saja benda lain sama dengan Tuhan, mana tu bukan dia. Tu. Serta lemah. Dajjal tu pun lemah juga. Sebab apa? Sebab dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Lemah tu. Jadi Tuhan kat mana boleh bunuh? Boleh orang bunuh Allah Ta'ala? Tak boleh. Jadi sekarang ni dia ni akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, akan datang. Tu. Maka bahawasanya ia Dajjal lemah pada akhir pekerjaan Dajjal pada menzahirkan sesuatu yang mencarikan adat. Pada akhir hayat dia ataupun akhir urusan dia ni lemah untuk menzahirkan perkara-perkara yang luar daripada adat macam biasa. Pada akhir dia lah. Pada awal nampak macam gah lah, boleh turun hujan, boleh tarik ikan dengan tangan dia, boleh redah semampu mana, sebanyak mana jarak di atas muka bumi ni dengan sekejap. Waktu tu nampaklah macam mencari adat, tapi akhirnya dia akan kesulitan dah, tak ada dah. Dan pula bunuhlah akan Dajjal itu oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa akan bunuh dia. Jadi ni bila kata kena bunuh, ni lemah dia. Allah Ta'ala mana boleh kena bunuh? Allah Tuhan mana boleh kena bunuh? Tuhan tak boleh kena bunuh, sebab dia tu bersifat dengan sifat penghidup sejak azali sehingga bila-bila. Tidak akan boleh diputuskan dengan pembunuhan. Tu. Dan buta matanya, mata Dajjal. Buta mata tu menunjukkan lemah. Kita ada mata pun tak buta, dia buta. Tuhan kita lagi ya. Patutnya kita Tuhan lagi, sebab kita ni boleh ada dua mata, ada boleh lihat lah ke, dia tak boleh lihat. Kalau nak jawab gitulah. Patutnya aku Tuhan lagi Dajjal, aku ni boleh nampak lah ke, mu ni buta sebelah. Kau mana pula sifat Tuhan ada sifat buta, sifat Tuhan basar, ada pelihat. Tu. Maka kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang ni. Hadis ni riwayat Abi Umamah Al-Bahili rahimahullahu ta'ala. Dia kata, ya ibadallah uthbutu, ya ibadallah uthbutu fa innahu sa'asifuhu ayid dajjalah
lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli fayaqulu ana nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di thumma yufanni fayaqulu ana rabbukum wa la tarawna rabbakum hatta tamutu wa innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara wa innahu maktubun baina 'ainayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Panjang tu. Al-hadithah. Yani iqra al-hadithah. Bacalah hadis tu sampai habis. Habis keraklah. Dia kata, hei hamba Allah. Tu lah. Ya ibadallah. Seru tu. Hei hamba Allah, tetapkan oleh kamu. Yakni atas agama kamu. Uthbutu. Yakni tetap atas jalan agama. Jangan goyah. Jangan keluar sampai murtad. Jangan mengaku orang lain Tuhan. Maka bahawasanya lagi ni yakni akan datang, aku sifatkan akan dia akan dajjal. Dia tu artinya dia ialah akan dajjal. Dia tu balik pada dajjal lah. Aku sifatkan dajjal ni macam mana? Bagi kamu, bagi kita ni lah. Mensifatkan sifatnya dajjal. Tiada mensifatkan akan dia akan sifat dajjal seorang nabi yang dahulu daripada aku. Seorang pun dulu nabi-nabi tak pernah bagi tahu sifat dajjal. Aku yang akan bagi tahu. Akulah orang pertama yang akan bagi tahu sifat-sifat dajjal. Maka berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Maka berkata ia dajjal. Aku nabi dan bahawasanya tiada nabi kemudian bukan itulah. Berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni nabi dan bahawasanya tiada nabi kemudian daripada aku. Tu biasa kita dengar lah. La nabiyya ba'di. Kemudian maka diulang-ulang kedua kalinya. Dia kata lagi, aku ni nabi, tidak ada nabi selepas daripada aku. Kata lagi. Maka berkata ia dajjal. Itu. Bukan akan aku. Bukan akan tu. Berkata ia dajjal aku. Itu. Bahasa Arab tu fayaqulu ana rabbukum. Fayaqulu dajjal. Maka berkata ia dajjal aku Tuhan kamu. Dan tiada kamu lihat akan Tuhan kamu. Ni. Okey. Aku Tuhan kamu noktah situ. Itu perkataan dajjal. Kemudian Nabi sambung kata dan tiada kamu kita ni lihat akan Tuhan kamu hingga mati kamu. Kamu tak akan lihat Tuhan kita sekarang. Tak akan boleh. Kita dah kata dah, tidak akan berlaku di atas dunia ni melihat Allah Ta'ala selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Tuhan selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah Dajjal tu mengaku Tuhan, tak boleh. Sebab kita akan lihat Tuhan di akhirat, bukan dunia. Jadi itu bukan Tuhan. Jadi Nabi SAW sifatkan dia ni akan mengaku Tuhan. Sedangkan Tuhan ni kamu tidak akan boleh lihat melainkan di akhirat. Okay. Maka apa tu? Hingga mati kamu. Maka bahawasanya ia Dajjal buta. Tu sifat lain pula. Dan Tuhan kamu tiada buta. Padahal Tuhan kamu tak buta. Dia buta sebelah. Dan bahawasanya sifat ketiga, tersurat antara dua mata Dajjal kafirun kafir. Sini ditulis kat dahi kafara kafir. Siapa boleh baca tu? Dibacakan dia kan kafir tu. Tiap-tiap mukmin, tiap-tiap orang beriman yang menyurat atau yang tiada menyurat. Menyurat ni yang boleh menulis atau yang tak boleh menulis. Bila dia baca, dia faham kata ni kafir. Siapa tu? Orang beriman. Orang beriman mana? Orang beriman yang soleh lah. Kalau orang beriman hak munafik tak jadi. Tu munafik tu kafir si Allah Ta'ala, munafik i'tiqad lah. Ataupun fasik, dia tak tahu, akidah dia tidak kuat, dia akan ikut Dajjal juga. Sebab dia nampak zahir kekuatan yang ada pada Dajjal tu macam Tuhan, maka dia akan ikut juga. Walaupun dia mukmin tapi fasik, maka dia ikut Tuhan, dia ikut Dajjal, maka jadi kafir waktu tu. Tu. Yang akan ikut Dajjal ialah kafir. Siapa yang ikut Dajjal, kafir belaka. Sebab mengakui ketuhanan dia. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala hingga akhir hadis. Nukta. Habis hadis.
Tu cerita sifat Dajjal. Nabi SAW telah menyifatkan Dajjal yang mana Nabi-Nabi terdahulu tak pernah sifatkan. Tu Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Ahmad As-Suhaimi. Ni pengarah kitab Hasyiah Al-Muqtada ala Al-Hudhudi, Syarah Ummil Barahim. Syekh Ahmad As-Suhaimi kata, bermula orang yang alim pada zaman itu, pada zaman Dajjal, sedikit. Sikit. Sikit lagu mana tu? Wallahu a'lam. Tak tahu lah. Dah zaman tu, bila jumpa zaman tu tahu lah. Mana zaman tu zaman yang orang jahil sangat banyak. Sekarang pun banyak dah, betul lagi sana. Zaman sekarang kita pun banyak dah jahil. Tu duduk komen banyak dalam Facebook. Apatah lagi zaman dia, zaman Dajjal, tak tahulah berapa orang yang aling lagi tinggal. Tapi ada juga. Sikit orang alim pada zaman tu. Maka kerana sedikit orang alim zaman tu, datang warid, datang nas, datang dalil daripada hadis, tiada yang lepas daripada fitnah Dajjal melainkan 12,000 laki-laki dan 7,000 perempuan. Mana yang selamat 19,000 je overall satu dunia ni. Kalau dunia ni 7 trilion contohnya, hak selamat 19,000 je. Hak lain kapil belaka. Tak tahu tu. Jadi jumlah lelaki lebih banyak daripada perempuan, kerana perempuan lagi banyak ikut Dajjal. Jin ikut Dajjal. Lelaki kafir Yahudi lagi ikut Dajjal tu. Orang beriman yang tidak kuat keimanan dia ikut Dajjal. Tak tahu ni zaman apa ni. Dan ada pun habislah fitnah Dajjal. Tu fitnah dunia. Jadi dalil mukhalafah lil hawadith tu untuk elak dua fitnah. Pertama fitnah Dajjal, iaitu fitnah dunia. Ni fitnah akhirat pula dia cerita. Akhirat pun ada fitnah lagi, ada. Jangan ingat terlepas dah, dia ada banyak fitnah. Fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat belaka. Sampai masuk syurga baru tak ada fitnah dah. Lagi selagi mana tak masuk syurga tu, selagi itulah kita perlu berhati-hati takut fitnah. Sebab itulah kita doa supaya elok daripada fitnah kubur dan fitnah daripada pada mahsyar tu. Sebab tu kita doa wahsyurna bil iman. Pahmayang tu. Wahsyurna, dan kumpullah kami di akhirat pada mahsyar tu dengan iman. Dengan mana ketetapan iman ketika itu masih ada, kerana ada fitnah yang kedua selepas Dajjal, iaitu fitnah daripada mahsyar berkaitan akidah. Macam mana fitnah tu? Dan ada pun yang kedua fitnah kedua ni yang terlebih besar, fitnah di akhirat. Fitnah yang paling besar di akhirat. Jadi start akhirat tu bila? Khilaf ulama. Kita ambil lah, kata bila masuk kubur tu start dah akhirat. Kubur tu ada fitnah dah. Cuma akhirat ni dekat pada mahsyar ni lebih kuat dan lebih besar fitnah dia daripada hak kubur tu. Maka iaitu fitnah yang lebih besar di akhirat tu. Fitnah yang lebih besar di akhirat tu ialah apa dia? Bahwasanya Allah Ta'ala menghimpunkan segala manusia pada hari kiamat. Memang himpun lah. Kalau dia tu daripada kubur kepada pada mahsyar, dia panggil an-nashru. Dia panggil proses menghalau manusia kepada mahsyar tu dia panggil an-nashar. Bila semua dah himpun satu tempat, dia panggil al-hashar. Sebab tu panggil mahsyar tu. Mahsyar tu isim makan. Nama tempat lah, mahsyar, iaitu tempat berkumpul. Itu ya masuk bahasa Melayunya. Tempat berkumpul ya, gitu duk padang mahsyar, padang mahsyar. Kalau kita ubah sikit, padang tempat berkumpul. Sama. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata dihimpun belaka pada hari kiamat, maka berfirman ia Allah, barang siapa ada ia barang siapa menyembah akan sesuatu, maka diikutnya seorang akan dia akan sesuatu yang disembah tadi. Jadi Allah Ta'ala kata kat akhirat nanti, siapa-siapa yang dulu kat dunia ni pernah sembah selain aku, pergi ikut dia. Jadi pakai ikutlah orang Kristian, ikut Kristian, ikut Tuhan yang dianggap Tuhan. Hindu dengan Hindunya. Orang yang menyembah berhala dengan berhala masing-masing. Allah Ta'ala bagi tahu secara khusus siapa hak dulu pernah sembah apa yang dia sembah tu, pergi ikut dia.
Lepas tu, maka mengikutlah hasil daripada firman Allah tu, maka mengikutlah orang yang ada ia orang menyembah matahari akan matahari. Dia pun tengok matahari. Ni Tuhan ni. Matahari sejengkal ya. Matahari sejengkal ya ke akhirat. Sejengkal ni gini. Lepas atas tu matahari ni. Bukan atas ni nikmat betul ni. Walaupun panas berdengung pun. Tu. Panas lah. Rumah pun ekor pun panas juga. Tu nikmat lagi tu. Ke akhirat sejengkal. Ni berapa jengkal ni, berapa ribu tak tahu. Ujung tu. Matahari berapa ratus ribu kilometer tak tahu. Tu pun panas tu. Panas matahari tu dia ada suhu ya. Kalau naik 1 darjat terbakar dunia ni. Kalau turun 1 darjat sejuk habis mati dunia ni. Jadi suhu matahari yang Allah Ta'ala buat sekarang ni sudah memadai. Tidak kurang, tidak lebih. Yang matahari semua matahari ke matahari, dan yang menyembah bulan mengikut akan bulan, dan yang menyembah akan tawaghit, iaitu tawaghit. Tawaghit ni plural bagi taghut. Tawaghit ni taghut. Apa taghut? Yang menyembah yang lain daripada Allah seperti berhala. Apa-apalah agama yang menyembah berhala ni dia ikut. Maka mengikut ia mereka yang ikut sembah tadi tu ke neraka. Tu semua pergi neraka belaka sebab kafir. Jadi neraka pun ada tanpa hisap. Masuk terus neraka. Tak payah hisap dah, masuk dah. Kalau nak hisap apa benda lagi? Kosong. Dia buat sedekah, kosong. Dia apa? Beri makan ke orang, kosong. Kosong belaka sebab kafir. Tiada dirupakan. Tiada sini la'alla sawak tak ada. Dia terus dirupakan. Dalam kitab Aqidatun Najin bukan tiada dirupakan, tapi dirupakan lah. Tiada tu buat bulat pangkah X, tak ada. Bukan tak ada tu kitab ni namanya nama tiada tu tak ada, bukan. Tiada tu tiada. Tiada tu tak ada. Bulat tu buah pangkah. Tak ada benda tu. Tiada tu tak ada dalam nuskah. Terus kepada dirupakan bagi orang yang menyembah Isa, syaitan Isa. Siapa dia? Pandai sendiri lah. Orang-orang yang sembah Nabi Isa sebagai Tuhan, dia akan ikut syaitan yang dirupakan macam Isa. Bukan Isa sungguh dah. Dan dirupakan bagi menyembah Uzair, syaitan Uzair. Ini Yahudi. Dia kata Uzair tu Tuhan kerana dia tu anak Tuhan. Jadi dia pun Tuhan juga. Ikut kawan tu kepada Uzair. Uzair yang syaitan Uzair tu lah. Dan tinggal hak bakinya siapa? Tinggal lagi umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menunggu-nunggu. Hak lain semua neraka dah. Seorang ikut matahari, neraka. Seorang sembah bulan, neraka. Seorang sembah bintang, neraka. Seorang sembah Nabi Isa, dijelmakan syaitan Isa, masuk neraka. Tinggallah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia belajar akidah. Hak ni semua bukan Tuhan kata. Maka dikatalah bagi mereka itu umat ini, apa yang kamu nanti? Kamu tunggu apa ni? Telah berjalan segala manusia pakat jalan masing-masing dah ke neraka. Tunggu kepada nasib mereka pergi ke mana. Kenapa kamu tunggu apa ni? Umat Nabi SAW masih menunggu apa yang akan berlaku. Sebab semua tu bukan Tuhan dia belaka. Maka berkatalah mereka itu umat Nabi SAW tu, bahawa adalah bagi kami Tuhan yang kami sembah akan Tuhan pada dunia. Kami ada sembah satu Tuhan, dan tiada kami lihat akan Tuhan tu. Kami sembah tapi kami tak tengok dia lagi. Tu. Kami tak tengok dia lagi sekarang ni mana Tuhan tu. Yang semua dia ikut matahari, bulan, bintang, semua bahan berhala, taghut, apa semua tu dia tak ikut tu senyap gitu. Maka dikatakan kepada mereka, adakah kamu kenal akan dia, akan Tuhan tu apabila melihat kamu? Dia tanya balik, Allah Ta'ala tanya balik. Ada orang tanya balik kata, kalau adakah kamu kenal, kalau kamu tengok Tuhan tu nanti kenal ke? Maka berkata mereka itu umat ini, bahkan ya kami kenal kalau kami tengok. Maka dikata ni, yang ni dikatakan kepada mereka, betapa kamu kenal, macam mana kamu kenal akan dia, akan Tuhan? Tiada, yakni padahal tiada kamu lihat akan dia, akan Tuhan.
Macam mana kamu boleh kenal Tuhan sedangkan kamu tak pernah tengok? Kalau ikut zahir hukum dunia ni, kita kenal ni bila kita tengok. Tiba-tiba kita ni mengaku di esok-esok kita kenal Tuhan dalam keadaan tak pernah nampak dia. Tu. Kata mereka itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada banding dengan Tuhan lain. Yang ni Tuhan kami ni tak sebanding dengan Tuhan lain. Sebab itu Tuhan lain yang dianggap Tuhan tu kami pernah tengok matahari, bulan, depa tu sembah dia. Tapi Tuhan yang kami sembah ni tak sebanding dengan apa yang mereka sembah. Mukhalafah al-hawadith ni. Tu. Maka dinyatakan bagi mereka satu malaikat. Allah Ta'ala perintah satu malaikat untuk menjelma diri dia dan mengaku dia Tuhan. Nak tengok orang mukmin ni mengaku dia Tuhan ke tak? Fitnah ni. Masih lagi diuji walaupun di padang mahsyar. Tu. Dijelmakan bagi mereka itu umat Nabi itu satu malaikat pada pihak kiri arasy. Jika menjadikan malaikat yang tepi arah tadi tu 7 air laut itu pada lubang ibu tangan malaikat, niscaya tiada nyata ni tiada melimpah. Kalau kita akidatun najin, tiada melimpah, tak jatuh. Dengan ibu tangan tu dijadikan 7 air laut dan tak jatuh air laut tu. Adakah kamu anggap dia ni Tuhan? Dia tanya. Maka dia kata, maka berkata ia malaikat tu yang Allah Ta'ala suruh jelma tu, aku ni Tuhan, dia mengaku, aku Tuhan kamu. Maka berkata mereka itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung aku dengan Allah daripadamu. Dia tak mengaku dia Tuhan. Tu. Sebab apa? Sebab hak ni bukan Tuhan ni. Boleh ada ibu jari juga dah. Ibu jari jisim. Tu. Jadi macam manalah kalau puak-puak hak kata Allah Ta'ala ni ada tangan tapi tak semua makhluk akan datang daripada mahsyar, Wallahualam. Ya dah ni. Tak semua makhluk, tak semua kan kami ibu jari ni. Ya sungguh Allah ni. Sudah. Tu akidah yang mengatakan Allah Ta'ala ada tangan tak semua makhluk masih bahaya. Walaupun tak kafir. Tu. Maka tiada sekutu dengan Tuhan kami suatu. Hak ni kalau panggil Tuhan tak boleh sebab dia ada ibu jari, sebab dia ada jisim. Tuhan kami tak ada ibu jari, tak ada jisim. Maka hampirlah orang yang taklid itu bahawa berpaling i'tiqad orang yang taklid. Orang yang taklid di atas dunia berakidah ni hampir saja mengaku dia Tuhan. Hampir. Mana tak mengaku lagi, hampir mengaku. Sebab dia tidak tahu dalil. Dia hanya ikut orang cakap kata Allah tak semua makhluk, Allah tak semua makhluk. Apa dalil? Tak tahu. Kawan tu kata. Jadi orang yang taklid hampir ikut dan hampir menyeleweng i'tiqad dia. Maka nyata pula bagi mereka itu umat Nabi satu malaikat yang lain dengan suruhan Allah Ta'ala pada pihak kanan arasy. Yang kedua pula. Pihak kanan pula tadi kiri. Jikalau dijadikan air laut yang 14 itu, tadi 7 ni 14 pula, pada lubang ibu tangan malaikat tu tiada nyata, yakni tiada melimpah air laut itu. Maka berkata ia malaikat yang Allah suruh tadi, aku tu bukan. Berkata ia malaikat tadi akan mereka itu umat ini, akulah Tuhan kamu. Dia mengaku Tuhan. Ni Allah suruh ni, bukan dia mengaku Tuhan sungguh ni. Allah suruh. Maka berkata mereka itu umat ini, berlindung kami dengan Allah daripada kamu. Tak ngaku juga. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi, bersih daripada Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Ini bukan Tuhan, ni bukan Allah ni. Kemudian maka tajalli Tuhan, Allah pun memperzahirkan diri zatnya. Jadi kena ingat ni, tajalli memperzahirkan diri ni bukannya berdebung je, bukan. Jangan duk mikir Star Wars pula. Star Wars, Transformer, lapar lotok. Gitu, berdebung gitu mari. Bukan. Lepas tu tak tahu. Nak kata lepas tu Allah Ta'ala pun menjelmakan diri zat dia, dan kita melihat tanpa ada kaifiat, tanpa bertempat, tanpa di kanan, tanpa di kiri, tanpa. Itu. Itu Maka melihatlah mereka itu umat Nabi akan Tuhan, yakni Allah, seperti barang yang ia umat Nabi i'tiqad. Kami belajar dulu gini hak gini Tuhan ni. Tu. Cuma ulama khilaf lah. Bila kita tengok Tuhan nanti ni, adakah tahu hakikat Tuhan ataupun tidak, khilaf ulama.
maka sujudlah mereka itu umat Nabi, dan tinggallah segala kafir adalah belakang mereka itu orang kafir, seperti papan ni menegak. Tak boleh nak sujud. Dia nak sujud juga tapi tak boleh. Seperti papan. Jadi kita ni boleh sujud. Dia kalau papan straight itu, kalau nak jatuh tersembam. Seperti papan yang satu, tiap-tiap, yang ni tiap-tiap daripada orang kafir tadi berkehendak sujud, mereka itu orang kafir gugur atas belakang orang kafir. Gugur. Mana dia tidak sujud macam kita sujud, dia jatuh berdebuk gitu. Ibarat satu papan jatuh atas dia. Di belakang dia tu. Tak boleh nak sujud, tak boleh. Baru nak mengaku Tuhan. Orang kafir. Wal'iyadzubillah. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala, "Hi hambaku, akulah Tuhan kamu." Angkatlah oleh kamu kepala kamu, maka sungguhnya telah kami ganti tiap-tiap seorang laki-laki daripada kamu itu, daripada Yahudi dan Nasara, masuk ke dalam neraka. Maknanya kita ni orang Islam, contohnya kita ahli syurga nanti. Contohnya yang asalnya kita ni, contoh kita ni sirat, dia 1000 orang akan lintas sekaligus. 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga. Setiap setiap 1000 tu panggil apa? Setiap satu set lah panggil. Payah. Satu set, setiap satu perjalanan tu 1000 orang lagi. 999 orang. Neraka seorang je masuk syurga. Siapa seorang tu? Umat Nabi. Tu. Maka mengangkatkan mereka itu umat Nabi akan kepala mereka itu umat Nabi, dan muka mereka itu umat Nabi terlebih sangat putih daripada embun, dan telah naiklah cahaya yang pada muka umat Nabi tadi. Bercahaya muka dia. Kita ni dah lah cahaya dengan air wuduk dah, bekas air wuduk dah. Cahaya pula dengan cahaya keimanan, tauhid. Dia kat akhirat nanti Nabi SAW akan kenal umat dia melalui cahaya yang keluar di tubuh kita yang ambil wuduk ni. Sebab tu suruh sunat untuk melebihkan basuhan supaya banyak cahaya tu, supaya lebih cahaya tu. Masing-masing ada tanda dia. Umat masing-masing ada tanda dia macam mana Nabi dia nak kenal. Jadi Nabi SAW kenal umat dia dengan melalui cahaya yang daripada basuhan anggota wuduk. Tu. Lepas tu anggota wuduk bila kita ambil tak sunat ataupun makruh kita lap kalau tak ada hajat. Makruh kita lap biar dia kering sendiri. Sama juga dengan mandi wajib, sama. Mandi wajib kita tak lap. Sebab apa? Nak ambil berkat daripada mandi wajib tadi. Basahan dia tu. Tu. Jadi keluar-keluar basah je. Ni mandi wajib ke mana? Habis kita. Pak mentua mengaji juga bukan benda itu. Menantu lepas mandi dia tak lap. Ni junuk ni. Parok juga dapat mengaji. Tahulah kau. Dan cemerlang cahaya tadi, dan dihimpunkan segala muka orang yang kafir. Dihitamkan segala muka orang kafir. Hitam legam, tak nampak apa. Dan berkata orang yang mukmin, engkaulah Tuhan kami. Maka sahut ia, engkaulah Tuhan kami. Dia mengaku kata Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kami. Maka sahut ia Tuhan, ahlan bikum, yakni dapatlah keluasan dengan kamu. Keluasan ni rahmat Allah Taala lah. Sekarang ni kamu dapat rahmat Allah Taala untuk on the way masuk syurga. Tapi kena hisap dululah. Kalau bagi orang yang kena hisap dululah. Dah beriman selesai dah. Satu dah beriman, okey, selesai dah. Tiket pertama akidah dah betul. Tinggal sekarang ni bab mekoh pula. Mayang ke tak? Puasa ke tak? Tu lain pula Maka diberi tiap-tiap seorang akan nur seorang atas qadar amalnya amal seorang. Kalau amal banyak, cahaya penuh. Sebab tu amal kena diiringi dengan ilmu. Tu. Ilmu tu ni nak menyelamatkan kita ni. Amal tu pula untuk sampaikan kita cepat ke syurga. Kalau sekadar ilmu saja amal tak ada, sia-sia. Sebab tu Imam Ghazali sebut al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun.
Berilmu tapi tak ada amal, gila. Sebab asal usul daripada ambil ilmu tu nak beramal, tiba-tiba tak beramal, gila lah. Dan dia nak beramal tak ada ilmu, tak mau mengaji, sia-sia pula. Dari sudut syarat sah apa semua tak tahu contohnya, tak sah mayang dia, jadi sia-sia. Dan qadar mengikut suruhannya suruhan Allah. Cahaya tu pula qadar orang tu ikut suruhan Allah. Kalau suruhan wajib semua dia buat, dapatlah semua hak nur yang wajib tu. Lepas tu tambah pula hak sunat, dapatlah nur yang hak sunat tu. Kalau benda wajib semua buat kecuali puasa tak buat, kurang sikit cahaya tu. Tu ya. Dia akan diampun ke tidak, wallahu a'lam. Tu serah ke Tuhan. Boleh jadi ampun, boleh jadi tidak. Kalau ampun masuk syurga, tak ampun masuk neraka. Masuk neraka dulu. Kalau tak dapat syafaat apa-apa, semua tak ada belaka. Allah tak ampun syafaat, tak dapat apa pun tak ada, masuk neraka. Kawan pun tak cari, ulama pun tak kenal, habis teh semua tak tahu. Tak ada satu peluang pun nak selamatkan dia daripada neraka. Neraka dulu. Sebab tu kita kena banyak syafaat tu. Syafaat kita banyak. Selawat, syafaat Quran, syafaat amalan kita, semua syafaat belaka. Doa ulama, tu semua jadi syafaat belaka tu. Jadi kena banyakkan, sebab kita tidak tahu mana satu yang Allah Ta'ala izin untuk syafaatkan kita. Boleh jadi kita tak dapat izin langsung untuk syafaat, walaupun kita dah beramal macam orang gila dah. Boleh jadi dapat syafaat banyak. Boleh jadi dapat syafaat satu je daripada amalan yang 50 tu. Contoh. Jadi kita tidak tahu dapat syafaat ataupun tidak. Dan dipukul, yakni dibentangkan bagi mereka itu umat Nabi siratal mustaqim, di atas jahannam. Jahannam ni neraka secara umum. Dia ada jahannam khusus, jahannam umum. Jahannam khusus makna jahannam neraka yang dihumbankan dalam dia tu orang mukmin yang berdosa saja. Kalau jahannam secara umum makna neraka secara umum yang ada padanya orang kafir dan orang Islam. Jadi siapa yang tak terlepas sirat ni masuk neraka lah. Sirat ni khilaf ulama berapa ribu tahun, ada kata 3,000, ada kata 21,000. Ikutlah. Dan cara jalan ke sirat pun ikut amalan masing-masing. Ada yang sekelip mata, ada yang sepatah kilat, ada yang sepatah angin, ada yang duduk di masjid-masjid surah-surah yang mereka pernah sembahyang. Tu. Kemudian di atas jahannam maka adalah Nabi Mustafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama orang yang lalu di atasnya, di atas sirat. Umat Nabi SAW pertama dihisab, umat Nabi SAW pertama duduk sirat, umat Nabi SAW pertama masuk syurga. Tu sampai Nabi Musa dan Nabi Isa dua-dua nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dikabulkan hanya Nabi Isa saja. Nabi Musa tak dapat. Nabi Isa turun akhir zaman sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan buat syariat baru, bukan. Dia masih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertaraf mujtahid mutlak ketika itu. Tidak ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tak ada lah tu. Semua ikut dia ya. Habis. Adapun dalil qiyamuhu binafsihi, baru habis dalil mukhalafah al-hawadith, cerita Dajjal dengan fitnah akhirat saja, semuka sengah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.